Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat daripadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan dan kemampuan untuk hadir pada hari ini untuk kita sama-sama mempelajari satu ilmu yang penting untuk kita mengenal pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam 2 minggu yang lalu kita telah membincangkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Panjang lebar kita huraikan apakah perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan kita ulang secara ringkas sahaja. Mudahnya, Ar-Rahman ini menunjukkan sifat zatiyah Allah, sifat Allah yang mana dia memiliki rahmat yang sangat luas, rahmat yang tidak terbatas, yang tidak akan berkurangan walaupun dia memenuhi semua permintaan makhluk-makhluknya. Jadi itu Ar-Rahman, sifat zatiyah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dia sentiasa memiliki rahmat. Rahmat dia tak pernah habis. Manakala Ar-Rahim pula menunjukkan sifat rahmatnya, sifat dia memberikan rahmat. Jadi pertama, sifat zatiyah kita dah sebut dia sifat yang sentiasa ada. Allah sentiasa, rahmat dia sentiasa ada pada dia. Rahmat dia sentiasa luas. Jadi itu Ar-Rahman. Ini sebagaimana Ibn Qayyim rahimahullah terangkan. Manakala Ar-Rahim pula menunjukkan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dia kepada hamba-hamba dia. Jadi kita dah sebut sebelum ni, sifat zatiyah adalah sifat yang sentiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Macam Allah Maha hidup, Allah sentiasa hidup. Manakala sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah, maksudnya bila Allah nak buat, Allah buat. Bila Allah tak nak buat, Allah takkan buat. Jadi memberikan rahmat itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan tengok siapakah manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Sebab kita dah bincangkan pada 2 minggu lalu, Ar-Rahman menggambarkan rahmat Allah yang luas, yang hampir ke semua makhluk menerima rahmat tersebut. Jadi ada rahmat yang semua orang dapat, hampir semua makhluk dapat. Misal paling mudah, oksigen, semua orang dapat rahmat tersebut. Tetapi Ar-Rahim dia merujuk kepada rahmat yang khusus, merujuk kepada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang tertentu sahaja, makhluk-makhluk tertentu sahaja. Jadi tuan-tuan, pada 2 minggu lepas kita dah sebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia Maha Rahmat dan dia juga murka. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, sebab itu para ulama menyatakan surah Al-Fatihah itu seolah-olah satu ringkasan kepada isi kandungan Al-Quran. Dan banyak nama Allah disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Ar-Rabb, Al-Malik. Dan dalam surah Al-Fatihah juga, walaupun surah Al-Fatihah menyebutkan tentang sifat Allah yang rahmat yang luas, tetapi disebutkan juga Allah itu murka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murka, yang dimurkai oleh engkau. Jadi ada manusia yang Allah sayang kat dia, Allah bagi rahmat yang khusus untuk dia. Dan ada manusia yang Allah murka kepada dia. Bukanlah semua orang Allah sayang. Kadang-kadang kita dalam kita nak menampilkan Islam ni satu agama yang rahmat, Allah ni Ar-Rahman, kita kata kat semua manusia Allah sayang semua orang. Bukan. Allah tak sayang semua orang. Ada orang yang Allah sayang dan ada orang yang Allah murka kepada dia.
Tetapi semua orang pasti dia pernah mendapat rahmat Allah. Semua orang pasti sebelum dia mendapat murka Allah, dia dah dapat rahmat Allah dulu. Macam kita dah sebut sebelum ni, bahawa kita sejak lahir, sejak berada di dalam rahim ibu kita, kita dah dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dosa kita hanya akan dicatat. Kemurkaan Allah hanya akan bermula ke atas diri kita bila kita dah akil baligh. Kita mukallaf, kita berakal. Seorang anak kanak-kanak yang belum baligh, dia buat dosa, tak dikira. Dia tak solat, tak dikira. Arahan untuk mendirikan solat umur 7 tahun tu arahan pada ibu bapa untuk didik anak, bukan kewajipan mereka, yang mana ada dosa dan pahala. Tapi kalau anak dia dah memayis, dia solat betul walaupun belum akil baligh lagi, solat dia sah dan dia dapat pahala. Begitulah rahmat Allah. Nak murka dia menunggu orang tu mukallaf, tapi rahmat dia tak tunggu benda tu. Sebab tu dalam hadis qudsi yang kita dah baca sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi tuan-tuan, pada hari ni kita masuk muka surat 133. Kita dah sebut sebelum ni, rahmat, antara bukti rahmat Allah ialah bagaimana dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita, di situ menzahirkan rahmat Allah. Ada rukhsah, ada kemudahan. Bahkan ada kalanya hukuman-hukuman yang kita nampak sangat keras, seperti qisas, hukuman bunuh, balas bunuh, cederakan orang dibalas dengan cederakan balik. Dia rahmat untuk melindungi manusia, keselamatan manusia. Hukuman potong tangan kepada orang yang mencuri, rahmat untuk melindungi harta benda manusia, agar manusia tak sesuka hati mengambil harta orang lain. Walaupun begitu, hukuman tu dijalankan hanya selepas dilakukan perbicaraan, proses keadilan, tidak ada syubhah, baru dijatuhkan hukuman. Begitulah rahmat Allah pada syariat dia, pada undang-undang dia, pada hukum hakam dia. Kita lihat muka surat 133. Pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya dengan rahmat, keutamaan dan kebaikan. Allah memuliakan mereka dengan pengampunan dan kemaafan yang tak dapat diungkapkan oleh lisan dan tak dapat dibayangkan oleh akal fikiran. Pada hari kiamat nanti, ada manusia yang dapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Begitulah rahmat Allah. Pada hari kiamat, tak semua orang akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya manusia yang terpilih sahaja. Siapa nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syarat pertama, dia mesti menjauhi syirik. Syafaat Nabi SAW itu hanya dapat diperolehi dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat ni ada banyak jenis tuan-tuan. Ada hadis yang panjang dalam Sahih Muslim. Syafaat yang kita tahu syafaat Nabi SAW kan. Ada syafaat daripada kawan-kawan kita, orang-orang beriman, ahli keluarga kita, orang-orang yang kenal kita, orang-orang yang beriman, yang mana bila dia masuk syurga, dia akan bertanya, mana kawan dia yang solat bersama mereka, puasa sama mereka, buat kebaikan sama mereka, mereka dalam syurga, tapi kenapa kawan-kawan mereka tak ada? Jadi akan ditunjukkan kawan mereka kat neraka tu, maka Allah akan berikan keizinan kepada orang-orang beriman untuk bawa keluar orang-orang yang dia kenali, yang beriman yang dia kenali daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di rahmat Allah yang luas. Sebab tu manusia masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Sebab ada orang yang kalau diukur dengan timbangan amal dia tak layaklah masuk syurga. Tapi tengok macam mana Allah bagi syafaat bukan sahaja kepada Nabi SAW, bahkan kepada orang-orang yang kenal kita, kawan kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, diberikan izin untuk memberikan syafaat, menarik keluar orang-orang yang dia kenal daripada neraka Allah SWT. Tapi semua itu dengan syarat kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ini disebutkan, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat.
Lalu daripada rahmat itu diturunkan, daripada 100 rahmat itu, yang diturunkan ke dunia ini hanyalah satu rahmat. Jadi apa maksud dia? Macam kita nak katakan macam ni, daripada segala rahmat Allah yang ada, 100% rahmat Allah yang ada kat muka bumi ni, yang kita kongsi dengan semua makhluk tu, hanyalah 1% sahaja rahmat Allah. Yang ada kat muka bumi yang Allah dah turunkan ni baru 1% rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Rahmat inilah yang dikongsi antara jin dan manusia dan haiwan ternakan dan serangga. Tuan-tuan bayangkan, 1% rahmat Allah yang Allah turunkan tu pun kita dah rasa banyak. Oksigen ni kita kongsi dengan siapa? Kita kongsi dengan haiwan, dengan tumbuhan. Manusia yang berbilion-bilion berkongsi oksigen yang sama. Haiwan pun bernafas guna oksigen juga. Tumbuh-tumbuhan pun bernafas guna oksigen juga. Itu baru satu contoh. Tapi semua rahmat yang kita nampak kat muka bumi yang sangat banyak tu, hakikatnya hanyalah satu rahmat yang kita kongsi dengan semua makhluk. Jadi baru satu, tuan-tuan. Jadi bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah belum turunkan lagi ke muka bumi ini, Allah belum berikan lagi ke dunia ini. Jadi dengan 1% rahmat tadi yang kita kongsi dengan semua makhluk, kata Nabi SAW, fabiha yata'atafun, dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi. Dengan satu rahmat yang dikongsi semua makhluk itu, maksudnya tuan-tuan, kita semua dalam hidup kita, dari sejak kita dalam rahim mak kita sampai umur kita sekarang, kita baru ambil tak sampai 1% pun rahmat Allah. Sebab yang disebut tadi kan, Allah ada 100 rahmat, diturunkan satu rahmat ke muka bumi. Maksudnya 1% je, lebih kurang macam tu. 1% je diturunkan kat muka bumi, ke dunia ni, dan 1% ni kita kongsi dengan semua makhluk. Jadi kita semua yang kita dapat macam-macam nikmat sejak kita lahir, sejak dalam rahim ibu kita sampai kita dah besar, dah tua ni, kita baru dapat sikit je rahmat Allah. Sikit. Tetapi sikit itu pun dah terlalu besar dah kita dapat. Tak terkira rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ni nak gambarkan macam mana luasnya rahmat Allah. Kita rasa kita dah dapat macam-macam dah. Betul, kita memang dah dapat macam-macam, tapi tak kurangkan sikit pun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebabkan sedikit rahmat yang Allah turunkan kat muka bumi ini yang dikongsi semua makhluk, maka fabiha yata'atafun, maka makhluk ini mempunyai sifat belas kasih antara satu sama lain. Wabiha yatarahamun, dan dengannya mereka saling merahmati antara satu sama lain. Tuan-tuan, bila Allah turunkan rahmat ke muka bumi, antara kesannya ialah manusia pun ada sifat rahmah, sifat mengasihi makhluk lain, belas kasihan, memberikan kemaafan. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan kerana dengan rahmat itulah maka seekor haiwan buas dia sayang dekat anak dia. Tuan-tuan, kita lihat singa, haiwan yang buas, yang ganas, yang membunuh untuk meneruskan kehidupan dia, tapi dengan anak dia, dia elok je. Semua sebab apa, kata Nabi SAW? Sebab satu rahmat ni yang Allah turunkan, yang kita kongsi dengan makhluk. Kemudian apa yang penting lagi di hujung hadis ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akharallahu 99 rahmah, Allah tangguhkan 99 rahmat ini, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. 99 rahmat ni bila Allah akan bagi kat makhluk dia pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan, bila kita baca hadis yang sahih ini, hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, kita sedar pertama luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita tahu bagaimana rahmat yang kita kongsi dengan semua makhluk daripada zaman awal Nabi Adam AS sampai ke hari kiamat nanti, itu baru 1% daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, kita tahu di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, rahmat yang lebih luas menanti kita. Jadi tuan-tuan, jangan kita gadaikan rahmat yang lebih besar
Kadang-kadang kita abaikan akhirat kerana kita nak kesenangan hidup kita di dunia. Kesenangan kat dunia tu sekejap saja. Kat akhirat nanti kesenangan yang kekal abadi selamanya, dan rahmat yang lagi banyak menanti kita di hari kiamat nanti. Tetapi sebagaimana dalam hadis ni sebut, Allah akhirkan 99 rahmatnya pada hari kiamat. Untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Untuk orang-orang yang terpilih. Dan syarat paling utama ialah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahmat yang tak dapat diungkapkan dengan lisan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluas meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Allah kata rahmatku meliputi segala sesuatu, luas meliputi segala sesuatu. Dan Allah kata, aku tuliskan, aku tetapkan rahmat itu lilladzina yattaqun, untuk mereka yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan mereka yang membayar zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Jadi surah Al-A'raf ayat 156 menunjukkan ada rahmat yang khas yang Allah khususkan untuk manusia bertakwa, untuk orang yang menunaikan arahan Allah, untuk orang yang beriman. Kata penulis lagi, seorang hamba ketika ketaatannya sangat besar dan bertambah kedekatannya kepada Allah, maka dia akan mendapat bahagian yang lebih besar dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin besarlah rahmat yang kita akan perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkatan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Fattabi'uh, ikutlah Al-Quran dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum turhamun, semoga kamu akan dirahmati, agar kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-An'am Allah sebut ikut Al-Quran, taati Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah, nescaya kamu akan mendapat rahmat Allah. Surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Wa aqimus salah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, dan taatilah Rasul, nescaya kamu akan menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun rahmatnya Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim, yang memberikan rahmat, itu sifat fi'liyah yang Allah bagi kepada sesiapa, rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah tak tinggalkan kita tanpa petunjuk. Allah bukan jadikan ia satu misteri, siapa yang berhak dapat rahmat dia yang khusus ni, Allah bukan rahsiakan, Allah bagi tahu kat kita. Allah memiliki rahmat, dia bagi tahu kat kita. Kan nak dapat rahmat yang khas ni, jadi orang-orang yang macam ni, bertakwa, beriman, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut Al-Quran. Kemudian kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala qarib, dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan.
Jadi nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, lakukanlah kebaikan. Lakukanlah kebaikan. Jadi semua ini menunjukkan huraian kepada Ar-Rahim. Ayat yang kita baca ni yang menunjukkan bahawa rahmat ni Allah bagi kepada orang tertentu sahaja, ada rahmat yang khusus untuk orang tertentu sahaja. Semua itu merupakan dalil kepada pendapat Ibn Qayyim rahimahullah yang menyatakan Ar-Rahim menunjukkan sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah memberikan rahmat. Yang mana perbuatan Allah bergantung kepada kehendak Allah. Siapa yang dia nak bagi rahmat, siapa yang dia tak nak bagi rahmat. Jadi semoga kita mendapat rahmat Allah yang khusus ni. Rahmat Allah yang umum tu semua orang dapat. Haiwan dapat, orang kafir dapat. Tapi kita nak dapatkan juga rahmat Allah yang khusus ni. Khususnya lagi di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Walaupun sangat besar kasih sayang mereka tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala lagi sayang kita daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Kita lihat dalam buku ni dibawakan sebuah hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabyi tabtaghi idza wajadat sabiyan fi sabyi akhazathu. Jadi dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulan tawanan perang kan, lepas peperangan ada tawanan. Jadi Nabi sallallahu ditunjukkanlah tawanan-tawanan perang ni. Lalu adalah seorang tawanan perang daripada seorang wanita yang menjadi tawanan perang. Tapi apa yang tawanan ni buat? Iza wajadat sabiyan fi sabyi akhazathu. Bila dia nampak ada kanak-kanak, ada di kalangan tawanan perang tu ada budak-budak, bayi, dia akan ambil bayi tersebut. Akhazathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Dia akan ambil budak tu, dia akan letak kat badan dia dan dia akan susukan budak tu. Mungkin dia cari anak dia ke apa ke, tapi maksudnya itu gambar, itu yang Nabi ditunjukkan kepada Nabi SAW. Ada wanita di kalangan tawanan perang yang macam tu, dia nampak aja budak, dia akan ambil, dia akan susukan. Lalu Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bagi tahu kat kami, atarawna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha finnar. Nabi SAW tanya dekat para sahabat, adakah kamu atarawna hadhihi almar'ah, adakah kamu rasa wanita ini sanggup untuk campak anak dia ke dalam api neraka? Adakah wanita ni sanggup nak campak anak dia ke dalam api? Dengan kasih sayang yang wanita ni tunjuk, Nabi SAW tanya para sahabat, agak-agak wanita ni sanggup tak nak campak anak dia ke dalam api? Qulna la wallah. Kata para sahabat, la wallah wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Dia takkan buat macam, demi Allah, dia takkan buat sama sekali, dia takkan campak anak dia dalam api. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi sayangnya wanita ini kepada anak dia. Soalan Nabi SAW dekat sahabat kan, kamu semua agak-agak wanita ni sanggup tak nak campak anak dia ke dalam api? Bila para sahabat kata tak, maka Nabi SAW kata, Allah lagi sayang kat makhluk daripada kasih sayang seorang ibu ni. Jadi tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak akan campak seorang manusia ke dalam api neraka kecuali dengan keadilannya. Bahkan sebab itu ramai manusia yang nanti kalau ditimbang dengan timbangan amal dia, berat timbangan kejahatannya, tetapi kerana rahmat Allah yang luas, dia tetap masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia bila dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh nak salahkan Allah, dia tak boleh nak kata Allah zalim ke apa. Dia hanya boleh salahkan diri dia sendiri. Sebab Allah dah buka pintu rahmat yang sangat luas. Allah dah buka pintu keampunan yang sangat luas.
Kalau orang tu dia tunaikan segala kewajipan yang asas, benda sunat dia tak buat, dia buat benda yang wajib je. Dia solat 5 waktu. Bila solat dia kena ambil wuduk. Dan wuduk apa Nabi SAW bagi tahu? Akan gugur dosa. Kalau solat pula, bagaimana Nabi SAW tanya para sahabat, apa pendapat kamu tentang seseorang yang di hadapan rumah dia ada sebatang sungai dan orang ini akan mandi 5 kali sehari? Adakah masih tersisa pada tubuh badan dia kotoran? Para sahabat kata tak ada. Maka Nabi SAW kata macam tu lah orang yang solat. Jadi kalau kita buat benda yang wajib sekalipun tanpa buat benda sunat, dosa kita akan gugur. Kita buat puasa Ramadan, gugur. Apatah lagi kalau kita tambah ibadah-ibadah yang sunat. Jadi manusia kalau dicampakkan dalam neraka Allah, dia tak boleh salahkan orang lain. Dia masuk ke dalam neraka Allah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat muka surat 135, penulis menyebutkan, manusia yang paling menyayangi orang lain adalah seorang ibu kepada anaknya. Ini semua orang setuju. Itu adalah rahmat yang tidak dapat ditandingi oleh rahmat sesiapa pun daripada manusia. Sebaik-baik mana manusia, dia tidak akan dapat menandingi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Walaupun begitu, akan tetapi Allah lebih merahmati hamba-hambanya daripada rahmatnya seorang ibu kepada anaknya. Seandainya kamu mengumpulkan semua rahmat manusia yang paling penuh kasih sayang, maka ia masih lagi jauh daripada menandingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudahi untuk sesi tentang huraian tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ni dengan ayat surah Ghafir ayat 7. Allah Subhanahu wa taala sebut, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Surah Ghafir yang berbunyi, Tuhan kami, sesungguhnya rahmat kamu dan ilmu kamu meliputi segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam ayat ni, doa berbentuk doa, digandingkan perkataan rahmat dan ilmu. Disebutkan rahmat Allah dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa nak ditunjukkan kat sini? Tidak ada seorang manusia pun yang terlepas daripada rahmat Allah. Sebagaimana tidak ada seorang manusia pun terlepas daripada ilmu Allah. Sebab tu disebutkan sini, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Tuhan kami, segala rahmat kamu dan ilmu kamu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana ilmu, sebagaimana Allah tahu semua benda, tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada Allah, maka begitu jugalah tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu makhluk pun yang tak pernah mendapat rahmat Allah. Jadi ini menunjukkan kepada rahmat Allah yang umum. Macam kita sebut tadi, Ar-Rahman, rahmat Allah yang luas, yang mana Allah bagi kepada semua makhluk. Maksudnya sesiapa pun manusia paling jahat di dunia, kita sebutlah Fir'aun ke, Qarun ke, Iblis ke, syaitan ke, sejahat-jahat makhluk, mereka semua pernah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat Allah meliputi segala sesuatu, sebagaimana ilmu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Cuma yang membezakan, ada manusia yang dapat lebih rahmat, ada yang kurang. Jadi kita nak kena usaha agar kita dapat lebih rahmat. Kita mendapat rahmat-rahmat yang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan sini, segala sesuatu yang telah sampai ilmunya kepadanya, maka rahmatnya juga telah sampai kepadanya. Kerana Allah menggandingkan rahmatnya dengan ilmu. Inilah rahmat yang mencangkupi semua makhluknya, sehingga kan orang kafir mendapat rahmat berupa rahmat badan, rahmat yang nampak fizikal, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Selain itu rahmat khusus yang dikhususkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Apa dia rahmat khusus? Contoh kat sini, iaitu rahmat imaniyah, rahmat dalam bentuk keimanan. Allah bagi taufik, hidayah pada kita untuk kita beriman. Rahmat diniyah ukhrawiyah yang berbentuk taufik kepada ketaatan, kemudahan dalam melakukan kebaikan, ketetapan dalam iman, kita kekal dalam iman istiqamah, dan petunjuk pada jalan yang lurus. Semua itu adalah rahmat daripada Allah, tetapi rahmat yang
Allah khususkan kepada manusia-manusia yang beriman sahaja. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar masukkan kita dengan rahmatnya dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, itulah huraian berkaitan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk nama Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya pada muka surat 136, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ni kita terjemahkan yang maha hidup lah. Al-Qayyum, kalau dalam buku ni diterjemah yang terus-menerus menguruskan makhluknya. Al-Qayyum ni juga boleh kita terjemahkan dengan yang maha berdiri sendiri. Maksudnya dia tak perlukan pada makhluk. Dia sentiasa macam tu, dia tak perlukan pada makhluk. Jadi kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Ada 3 tempat. Maksudnya ada 3 tempat dalam Al-Quran di mana nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum disebutkan sekali. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ini apa ni? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Dialah Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, kalau dalam terjemahan Al-Basmih, Abdullah Basmih disebut Al-Qayyum ini yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Itu memang maksud Al-Qayyum lah. Sebab tu nak terjemah satu nama Allah tu kadang-kadang panjang terjemahan dia, sebab nak menggambarkan semua sifat Allah yang ada kat dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi ayat kursi dalil menunjukkan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang kedua kita lihat surah Ali Imran ayat 1 hingga 2. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim ni huruf muqatta'ah. Maksudnya huruf yang terputus-putus. Dia ada perbahasan ulama lah. Dia termasuk, ada ulama kata dia ada maksud tertentu, tetapi kebanyakan menyatakan dia adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu tentang apa maksud dia. Dan antara ulama tafsir menyebutkan antara hikmah wujudnya huruf muqatta'ah macam Alif Lam Mim, Yasin, Taha, Alif Lam Ra tu semua, antaranya mungkin hikmah dia untuk menarik perhatian manusia. Sebab kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir keseluruhan, bukan semualah, hampir majoriti besar surah yang dimulakan dengan huruf ni, macam ni Alif Lam Mim Yasin ni, lepas ayat yang kedua lepas huruf tadi, dia akan bercerita tentang Al-Quran. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi. Cuma dalam surah Ali Imran ni bukan. Lepas Alif Lam Mim disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau macam surah apa? Yasin wal Quranil Hakim kan. Jadi kebanyakan surah dalam Al-Quran yang lepas huruf muqatta'ah akan bercerita tentang Al-Quran. Jadi para ulama menyatakan seolah nak menarik perhatian manusia kepada Al-Quran. Jadi dalam surah Ali Imran ayat kedua Allah sebut Allah tidak Tuhan yang berhak disembah selain dia, huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup, yang maha menguruskan makhluknya berterusan. Kita lihat dalam surah Taha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuh, maka tunduklah semua wajah-wajah mereka kepada yang maha hidup, yang sentiasa berterusan menguruskan makhluknya. Jadi ini adalah 3 ayat yang mana disebutkan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum sekali. Jadi nama Allah Al-Hayyu, Al-Hayyu yang bermaksud yang maha hidup, terkandung di dalamnya sifat Al-Hayah, kehidupan bagi Allah, iaitu kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak juga diikuti dengan kebinasaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hidup. Apa beza hidup kita dengan Allah? Hidup kita ada permulaan, kan? Kita ni wujud, sebelum ni kita tak wujud, dan bila tiba masanya kita akan mati.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak ada permulaan, dia sentiasa ada, dan dia tidak akan mati sama sekali, dan tidak akan binasa sama sekali. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi fan, akan binasa, akan hilang. Yang tinggal apa? Wa yabqa wajhu rabbik, yang akan kekal ialah Tuhan kamu. Jadi kehidupan Allah yang sempurna, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran, dan tidak pula memiliki kekurangan dan cela. Kita hidup juga, tapi hidup kita kadang-kadang penuh kekurangan, penuh keaiban. Maha suci Rabb kita daripada semua itu. Kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, daripada ilmu, pendengaran, penglihatan, kekuasaan dan segala-galanya, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua ini sifat Allah. Sebab tu sebahagian nama Allah, seperti kita bincangkan sebelumnya, di dalamnya terkandung pelbagai sifat Allah. Antaranya sifat Al-Hayyu. Nama Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Maka terkandunglah padanya sifat-sifat zatiyah yang lain. Allah yang maha mengetahui, mendengar, melihat. Jadi ini semua menunjukkan maka dialah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Kepada dialah kita rukuk dan sujud. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati. Jadi mafhum mukhalafahnya, janganlah kita bertawakal kepada makhluk. Jangan serahkan diri kita kepada makhluk. Jangan bergantung harap kita kepada makhluk. Letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk sehebat mana pun dia akan mati juga. Seorang anak, jangan letakkan tawakal dia kat ibu bapa, sebab ibu bapa akan meninggal dunia, walaupun ibu bapa tu sangat sayang kat dia. Sebab bila kita silap letak tawakal kita tu yang menjadi masalah. Kadang-kadang ada orang bila kematian orang tersayang dia jadi gila, hilang akal, tertekan. Sebab dia seolah-olah hilang tempat dia bergantung. Jadi kita jangan tunggu sampai kita menghadapi situasi tu. Kita tengah sihat, kita tengah kuat ni, kita kena tanamkan diri kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ikat tawakal kita dengan ibu bapa, dengan makhluk, walau sebaik mana makhluk tersebut. Seorang suami jangan letak tawakal dia dekat isteri dia. Nanti kalau isteri dia mati, dia jadi gila. Seorang isteri juga jangan letak tawakal dekat suami dia. Kalau suami dia tinggalkan dia dan semisalnya, dia akan hilang arah. Letakkan tawakal dia kepada Allah, sebab Allah maha hidup dan tidak akan mati. Okay, kita berhenti sebentar untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kuliah kita. Adapun sesuatu yang hidup yang akan mati, dan sesuatu yang mati dan tidak hidup, atau satu benda mati yang tidak memiliki kehidupan sama sekali, maka semuanya tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Kerana yang berhak hanyalah Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Jadi begitulah rosaknya akidah manusia yang beribadah kepada makhluk-makhluk yang dah mati, atau mereka menyembah makhluk-makhluk yang memang tak ada nyawa langsung, batu, ataupun mereka meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Orang tu dah meninggal dunia, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata, bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Dalam surah Ghafir ayat 65 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Fad'uuh, berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya, mukhlishina lahuddin, dengan penuh memurnikan, dengan penuh keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepada engkaulah aku menyerah diri. Wa bika amantu, dengan engkaulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan dengan engkaulah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkaulah aku bertaubat. Wa bika khasamtu, dan dengan engkaulah aku beribadah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keagunganmu, kekuatanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Antudillani, aku berlindung dengan engkau daripada aku disesatkan. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah, dalam doa ni Nabi SAW sebut, Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang maha hidup dan tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia mereka semua akan mati. Jadi dalam doa ini Nabi SAW bertawassul dengan nama Allah, antaranya Antal Hayyu. Nabi sebut engkaulah yang maha hidup. Jadi kita digalakkan dalam doa kita sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Al-Qayyum, tadi kita dah sebut Al-Hayyu yang maha hidup. Jadi apa pula maksud Al-Qayyum? Nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian. Kemandirian ini maksud sifat berdikari, tak memerlukan kepada yang lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah berdiri dengan sendiri dan dia mentadbir makhluknya tanpa perlukan kepada makhluk.
Ini adalah, jadi nama ini Al-Qayyum menunjukkan dua perkara. Pertama, kesempurnaan dan kecukupan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih Allah Maha Kaya dan Dia berdiri sendiri dan tidak perlu kepada makhluk-makhluknya. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu sentiasa fakir kepada Allah. Apa maksud surah yang kamu semua fakir? Kita faham fakir miskin ni orang miskin tak ada harta kan. Tapi bila Allah kata antumul fuqara'u ilallah, kamu adalah fakir kepada Allah. Kamu adalah makhluk yang sentiasa perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia sehebat mana pun dia sentiasa perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antumul fuqara, walaupun banyak kaya tapi kamu fakir. Dari sudut kamu tetap perlu pada Allah. Bahkan bukan itu sahaja, manusia sekaya-kaya dia, setinggi mana pangkat pun dia masih memerlukan kepada makhluk yang lain. Orang kaya macam mana, dia raja, dia sultan, tapi bila dia sakit, selain daripada dia perlukan kepada Allah yang Maha Asy-Syafi yang menyembuhkan, dia perlukan juga kepada makhluk yang Allah bagikan ilmu. Dalam ilmu perubatan dia perlukan doktor. Walaupun pendapatan dia mungkin jauh berganda-ganda lagi besar daripada doktor tersebut, dia perlukan doktor. Sekaya mana seorang raja, seorang jutawan, dia tetap perlukan seorang pengawal keselamatan untuk jaga rumah dia. Pengawal keselamatan tu kadang-kadang SPM pun tak lulus, tapi manusia tetap diperlukan. Jadi kita, pangkat kita besar mana pun, jangan pandang rendah orang. Jadi bila kita faham ni, kita ni fakir, kita orang kaya, jutawan, berpangkat, bos, majikan, kita perlukan kepada orang lain. Kita besar mana pangkat kita, kita CEO sebuah syarikat, pemilik sebuah syarikat yang besar, kita perlukan kepada pekerja, daripada tukang bersihkan pejabat kita tu sampailah manager-manager atasan. Sebab tanpa mereka, siapa nak gerakkan syarikat kita? Jadi manusia semuanya fakir. Jadi fakir kalau dalam konteks fiqah ialah orang yang miskin lah. Tapi dalam konteks ayat ni nak bagi tahu kita semua, tak kira kita siapa, kita adalah fakir. Kalaulah kita dalam hidup kita, kita sentiasa perlukan orang lain, kita sentiasa perlukan pada makhluk lain, sampai pada satu saat kita bukan setakat perlukan manusia lain untuk tunaikan hajat kita, untuk bantu kita dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita perlukan bantuan haiwan. Nak jaga keselamatan rumah kita, kita kena ada anjing. Anjing terpaksa, sebab manusia fakir, saling memerlukan antara satu sama lain. Maka kalaulah manusia dengan makhluk pun dia perlukan juga bantuan manusia, saling perlu memerlukan antara satu sama lain, maka manusia dengan Allah, manusia lagilah perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham nama Allah ni, Allah Al-Hayyu, Allah Al-Qayyum, nanti kita belajar nama Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang tak perlukan pada makhluk, maka jangan kita sombong. Kadang-kadang kita rasa pangkat kita besar, kita majikan, kita bos, kita pandang macam pekerja je yang perlukan kita, sedangkan kita pun perlukan pekerja tersebut. Kalau kita diberikan jawatan, jadi pemimpin, jadi raja, jadi YB, kita rasa macam rakyat tu je yang perlukan kita, sedangkan kita pun perlukan mereka. Tanpa rakyat macam mana kita jadi raja? Tanpa rakyat macam mana seorang jadi YB? Seorang bos, majikan dan segala benda jawatan tinggi-tinggi, dia tak akan dapat jawatan tu kalau tak ada orang bawahan tu. Apa erti dia ada jawatan kalau dia tak ada orang di bawah dia? Semuanya memerlukan antara satu sama lain. Jadi manusia ni hakikatnya kita semuanya fakir, fuqara. Kemudian Allah sebut wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah dialah Maha Kaya. Jadi Allah Maha Kaya maksudnya apa? Allah tak perlukan langsung makhluk. Kita perlukan Allah, kita perlukan makhluk lain, tetapi Allah tak perlukan langsung kita semua. Sama ada sebesar mana pun kita, apa kita buat,
tak bagi kesan sedikit pun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kamu tak akan dapat memudaratkan diriku. Dalam hadis qudsi Allah kata, kamu tak akan dapat mudaratkan diriku dan tak akan dapat bagi manfaat kepada diriku. Hadis qudsi ni sebut, kita buatlah macam mana pun kebaikan pun, dia tak akan menaikkan darjat Allah pun. Allah dah maha besar macam tu, maha tinggi, maha agung. Kita buat maksiat sejahat mana pun, tak kurangkan pun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak rendahkan darjat Allah Subhanahu Wa Taala pun. Sebab Allah Al-Ghani, dia tak perlukan pada makhluk, dan apa yang makhluk buat tak bagi kesan pada Allah. Sedangkan makhluklah Al-Faqir, fuqara, yang sentiasa perlu pada Allah. Jadi itu yang pertama. Maksud Al-Qayyum, maksudnya Allah tak perlukan kepada makhluk, tak perlukan kepada sesiapa pun. Yang kedua, kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluknya. Dialah yang mendirikan makhluk dengan kekuasaannya. Semua makhluk pasti memerlukan pertolongannya. Tidak mungkin seorang hamba terlepas daripada pertolongannya walaupun sekelip mata. Arash Allah, kita dah bincang 2 minggu lalu, arash makhluk yang sangat luas. Kursi, langit dan bumi, gunung ganang, pepohonan, manusia dan semua makhluk, semuanya perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudahnya kita kata nama Allah Al-Qayyum menunjukkan 2 perkara. Pertama, Allah tak perlukan kepada makhluk, Allah tak perlukan kepada sesiapa. Yang kedua, Al-Qayyum menunjukkan semua makhluk perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung pada muka surat 138. Kita masih lagi pada huraian nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi insya-Allah sebelum kita tamatkan kuliah kita pada malam ni, ya, Isyak pun awal kan, jadi kita habiskan awal lah. Jadi ada sebarang soalan sebelum kita tamatkan? Okey, Ustaz. Okey. Siapa? Nur Muhammad. Okey, soalan pertama berkaitan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni ada satu fahaman yang menyatakan Nabi SAW adalah cahaya ataupun diciptakan daripada cahaya. Jadi fahaman Nur Muhammad ni pun pelbagai-bagai. Dia ada yang sangat teruk, ada yang kurang sikit teruk lah. Ringkasnya kita katakan bahawa Nabi SAW, kita dah sebut sebelum ni, Nabi SAW adalah manusia. Manusia. Jadi manusia diciptakan daripada apa? Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Kemudian manusia-manusia lain diciptakan daripada air mani. Itu penciptaan Nabi Muhammad SAW pun serupa. Semua hadis yang berkaitan Nur Muhammad, contohlah kononnya dikatakan apa tu, sebelum Nabi Adam diciptakan dah ada dah nama Nabi Muhammad SAW dekat Arash ke apa, saya pun tak ingat lah teks hadis. Semua hadis tu tak sahih. Semua hadis tu tak sahih. Dan fahaman Nur Muhammad ini, dia akan membawa kepada kesesatan yang lebih teruk, lebih teruk. Maksudnya Nabi SAW dah ada sebelum semua makhluk, Nabi SAW dah ada. Dan fahaman yang lebih teruk yang bawa fahaman Nur Muhammad ni sampai ke tahap Allah itu Muhammad. Allah itu Muhammad. Nur Muhammad itu adalah pancaran cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan Muhammad tu satu. Dia akan bawa ke situ. Dia akan bawa ke situ.
Allah dan Muhammad tu satu. Satu, ingat awal-awal saya pernah sebut macam mana kelompok ni jugalah yang akan tafsirkan qul huwallahu ahad. Katakanlah, kita terjemah qul huwallahu ahad, dia adalah Allah yang esa. Kelompok ini sebahagiannya akan mentafsirkan huwa itu adalah Muhammad. Katakanlah dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah yang esa. Dia akan bawa ke situ. Jadi fahaman Nur Muhammad tidak ada kaitan dengan Islam. Dia fahaman yang dibawa dari luar, yang akan pada penghujung dia akan membawa kepada kesyirikan. Dalil-dalil daripada ayat Al-Quran yang mereka kata Nabi SAW nur dan semisalnya, semua tu cerita tentang Nabi SAW ditugaskan buat apa? Bawa hidayah, ajar manusia tentang kebenaran. Bukannya Nabi SAW dicipta daripada cahaya, bukan. Maksud sebab hidayah tu cahaya, mengeluarkan manusia daripada kegelapan syirik. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran tentang nur. Bukannya Nabi Muhammad SAW tu cahaya macam kita faham ni cahaya lampu tu, cahaya matahari, bukan. Bukan macam tu. Okay, yang kedua, berkaitan nama Allah Al-Qayyum, yang mana bila kita faham nama-nama Allah dan sifat Allah, kita akan rasa pelik dengan orang yang percaya bahawa ada wali-wali yang mengawal alam dia betul. Sebab tu saya kata sebelum ni, fahaman tu adalah fahaman yang syirik, yang sangat dekat untuk mengeluarkan manusia daripada Islam. Sangat jelas. Sebab itu adalah syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke tahap mereka ada yang kata takkan bergerak alam ni, takkan turun hujan kecuali dengan keizinan wali tersebut. Nauzubillah min zalik. Nabi SAW pun tak ada kuasa macam tu. Tiba-tiba ada wali yang ada kuasa macam tu. Bukan. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran yang membawa manusia kepada kesyirikan, yang akan mengeluarkan manusia daripada Islam. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan? Muslimah ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.